Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzati binti Roslan. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Model Pengajaran dan Pembelajaran Bersepadu. Berikut merupakan model pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Model tersebut telah diperkenalkan pada tahun 1994. Menurut model tersebut, aktiviti pengajaran dan pembelajaran mestilah dimulai dengan paksi akidah yang mantap. Seterusnya, akhlak dibina iaitu akhlak insan dan akhlak ilmu daripada pembinaan potensi kerohanian. Komponen akhlak ini dijadikan asas untuk memilih nilai murni yang berkesan dan sesuai dengan tajuk pengajaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dimurnikan lagi dengan penghayatan dan konsep-konsep daripada wahyu. Apabila konsep dan model ini disepadukan, ia dapat menjadikan pengajaran yang berkesan lalu mewujudkan insan yang cemerlang. Beralih kepada pengenalan, pengajaran merupakan sebagai penyampaian kemanusiaan dan pendidikan, iaitu menyalurkan maklumat pengetahuan daripada guru kepada pelajar. Pengajaran tidak akan lengkap dengan wujudnya 3 unsur, iaitu guru, pelajar dan kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran merupakan alat bantu mengajar di mana ia membantu guru untuk menyampaikan kefahaman kepada pelajar tersebut. Pembelajaran pula merupakan proses memperoleh ilmu pengetahuan atau kemahiran yang dipelajari. Kebanyakan pembelajaran bersifat pasif, iaitu lebih memusatkan kepada guru. Oleh itu, pembelajaran secara aktif perlulah ditekankan untuk mewujudkan dan memberangsangkan pengetahuan yang sedia ada dalam diri pelajar dan dihubung kaitkan dengan pengetahuan baru. Pengajaran dan pembelajaran dalam model tersebut telah disepadukan dengan pendidikan bersepadu. Pendidikan bersepadu ini ialah meletakkan ilmu wahyu yang bersifat benar sebagai teras kepada ilmu-ilmu akal yang bersifat betul. Ilmu wahyu ini merupakan ilmu Allah SWT yang bersifat benar dan mesti diyakini tanpa sebarang keraguan. Oleh itu, sebab itulah aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini hendaklah dimulai dengan merujuk daripada ilmu wahyu. Selain itu, model pengajaran dan pembelajaran bersepadu ini telah diterapkan di Malaysia, di dalam pendidikan Malaysia secara langsung dan secara tidak langsung. Model yang terdapat dalam model pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai penghayatan konsep-konsep daripada Al-Quran dan As-Sunnah seperti tertera, iaitu penghayatan wahyu, konsep insan, konsep fitrah, konsep keharmonian dan konsep ibadah. Konsep-konsep tersebut telah disepadukan dengan model kognitif, model motivasi dan jaya diri, model tingkah laku, model interaksi sosial dan model penggunaan ilmu. Dalam kajian ini, Puan Ariza binti Awang ialah seorang guru bahasa Melayu SDPM dan merupakan responden dalam kajian ini. Justifikasi model, iaitu tujuan mengapa pengkaji memilih model tersebut. Pertama, saya ingin mengetahui dan mempelajari dengan lebih mendalam apakah pengajaran dan pembelajaran bersepadu yang ditekankan dalam model tersebut. Selain itu, penulisan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman dalam kalangan para pendidik, khususnya kepada guru terhadap model tersebut, iaitu model pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Selanjutnya, pengkaji, iaitu saya ingin mengetahui kaedah atau cara yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah dalam mengaplikasikan model pengajaran dan pembelajaran bersepadu kepada para pelajar. Dan akhir sekali, tujuan kajian ini dilakukan untuk menjelaskan kesan positif
terhadap pelajar daripada penerapan model pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Metodologi kajian berikut merupakan kaedah kajian yang digunakan oleh pekaji iaitu saya untuk mendapatkan hasil kajian. Dua kaedah kajian yang digunakan iaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data daripada sumber asli yang dikumpul oleh pengkaji sendiri. Data ini dikumpul oleh pengkaji melalui proses temubual. Sesi temubual dilakukan bersama seorang guru iaitu bernama Puan Aniza melalui Zoom meeting. Temubual yang dijalankan adalah untuk tujuan mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci dan digunakan sebagai bukti kukuh dalam kajian. Data sekunder juga turut digunakan iaitu data sekunder merupakan data yang diperoleh daripada semua sumber yang sudah ada melalui media perantaraan yang diperoleh dan dicatatkan oleh pihak lain. Saya melakukan rujukan kepustakaan iaitu merujuk buku pendidikan bersepadu iaitu ilustrasi dan penjelasan lengkap, dan saya melakukan rujukan kepustakaan dengan membaca dua buah buku iaitu Mujam Mustahalat Al-Tarbiyah wal Ta'alim dan The Condition of Learning. Dan saya juga telah merujuk laman sesawang yang sahih untuk sebagai pembacaan tambahan supaya lebih memahami tentang model yang dikaji. Beralih kepada laporan dan perbincangan. Berdasarkan justifikasi model, iaitu mengapa pengkaji memilih model ini untuk dikaji, iaitu pertama adalah untuk mengetahui tahap kefahaman Puan Aniza iaitu responden sebagai seorang guru terhadap model pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Menurut beliau, secara pandangan umum, model ini dilihat sebagai model yang digunakan untuk mata pelajaran pendidikan Islam, tetapi hakikat sebenar adalah falsafah pendidikan negara (FPN) telah menekankan konsep sepadu antara 5 unsur iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang sangat berkait rapat dengan akidah. Hal ini selari dengan akidah, akhlak dan moral dan nilai yang terdapat dalam model pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Di samping itu, menurut Puan Aniza, guru merupakan pelaksana terhadap model yang dikubal untuk diterapkan kepada pelajar. Berikut merupakan sesi temubual secara terperinci tentang kefahaman Puan Aniza tersebut terhadap model pengajaran dan pembelajaran bersepadu ini. Bila saya tengok tu dilihat seolah-olah model ni adalah model untuk pendidikan agama Islam. Seolah-olah macam tu. Kalau dilihat, tapi hakikatnya sebenar betul lah model. Kalau kita lihat dalam KPM sendiri pun, falsafah pendidikan negara menekankan konsep sepadu antara 5 unsur tadi, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Benda tu sebenarnya ada kaitan yang sangat rapat dengan akidah. Bersepadu dari sudut akidah Islam lah. Contohnya macam tingkah laku, behaviorisme kalau barat. Behaviorisme. Kalau apa tu? Macam kognitif, intelek kan, IQ. Yang tu kita panggil wahyu. Dari sudut tu. Dan konsep macam konsep ada konsep kerohanian yang awak sebut tu, semua ada dalam semua itu kami pelajari, cuma tidak dikhususkan dengan orang kata tak direct dengan ilmu wahyu lah. Faham? Tak sebut ni yang ni dikaitkan dengan akidah, sebab mungkin dari sudut teori kalau dikaitkan macam tu, macam based on Islam sahaja kan.
Mungkinlah, tapi wallahu a'lam. Apa-apa pun sebagai seorang Islam, memang benda yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan tersebut ada berkait rapat dengan model pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Memang sangat berkait rapat. Cuma pelaksananya nak buat macam mana. Pelaksana tu ialah guru. Guru adalah pelaksana. Macam model ni orang gubal, jadi pelaksananya adalah guru. Beralih kepada laporan dan perbincangan kedua, bagaimana Puan Aniza, iaitu responden, dari pihak sekolah mengaplikasikan model pengajaran dan pembelajaran bersepadu kepada pelajar. Menurut beliau, model tersebut telah diaplikasikan secara umum dan tidak langsung di sekolah. Sebagai contoh, secara tidak langsung, sebelum dan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran PDP, pelajar dan guru akan membaca doa seperti doa penerang hati dan doa selamat belajar bagi pelajar dan guru yang beragama Islam. Manakala pelajar dan guru bukan Muslim akan bertafakur mengikut agama mereka. Hal ini selari dengan konsep penghayatan wahyu yang disepadukan dengan model kognitif. Model kognitif dalam pendidikan bersepadu adalah untuk membina kognitif iaitu akal yang sihat dan boleh tercapai apabila berpaksikan ilmu wahyu. Secara umum pula, pihak sekolah turut memainkan peranan penting dalam mengaplikasikan model pengajaran dan pembelajaran bersepadu ini kepada pelajar. Sebagai contoh, sekolah menengah kebangsaan Padang Sarjana yang merupakan sekolah Puan Aniza menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Sekolah tersebut telah menyelaraskan dengan mengambil masa selama 1 jam di waktu pagi dengan mengadakan program kerohanian iaitu setiap minggu, iaitu pada hari Jumaat. Program kerohanian tersebut merangkumi bacaan Yasin, solat sunat hajat dan solat sunat duha. Program ceramah juga turut diadakan mengikut kesesuaian iaitu ceramah agama dan ceramah motivasi. Menurut Puan Aniza, program sebegini dianjurkan untuk memantapkan akidah dan akhlak ilmu para pelajar dan mendekatkan diri mereka kepada pencipta Allah SWT. Akhir sekali, kesan positif terhadap pelajar apabila menerapkan model pengajaran dan pembelajaran bersepadu, iaitu merupakan laporan dan perbincangan yang terakhir. Iaitu kesan positif ialah daripada penerapan model pengajaran dan pembelajaran bersepadu ini dapat melahirkan insan yang cemerlang. Menurut Puan Aniza, insan yang cemerlang bukan hanya diukur daripada keputusan yang diperolehi, malah diukur daripada akhlak seseorang tersebut. Iaitu bagaimana seorang pelajar itu mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, dengan adanya konsep insan yang disepadukan dengan model motivasi jaya diri ini dapat melahirkan insan yang cemerlang. Hal ini kerana konsep insan yang disepadukan dengan model motivasi jaya diri telah membangunkan semangat dan kepribadian unggul yang diperlukan untuk berjaya dalam hidup. Menurut Puan Aniza, beliau berperanan memberi sokongan dan nasihat kepada para pelajarnya supaya niat belajar bersungguh-sungguh dan tanggungjawab mereka menuntut ilmu kerana Allah SWT. Oleh itu, model ini akan mendorong seorang pelajar menjadi insan yang cemerlang dan bersyukur. Ini merupakan kesan yang positif daripada penerapan model tersebut. Selain itu, dengan wujudnya konsep fitrah yang disepadukan dengan model tingkah laku dapat membentuk kehidupan normal dan berkualiti. Puan Aniza
telah mengaplikasikan model tersebut secara tidak langsung dalam bahan pengajaran beliau. Sebagai contoh, beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu telah menerapkan model tingkah laku ini dalam bentuk karangan kepada pelajarnya dengan memberikan tugasan sebuah karangan berkaitan dengan isu semasa. Contoh yang diberi oleh beliau ialah pemanasan global. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, penulisan karangan tersebut seperti pemanasan global akan membuat penulisan seperti faktor, kesan dan langkah untuk menangani masalah tersebut. Secara tidak langsung, pelajar dapat ilmu berkaitan dengan pemanasan global tersebut dengan ilmu cara penulisan karangan yang baik. Secara tidak langsung, pelajar akan menggunakan ilmu tersebut, contoh ilmu yang mereka dapat daripada penulisan karangan pemanasan global seperti faktor pemanasan global, kesan pemanasan global dan langkah-langkah untuk menangani pemanasan global tersebut, iaitu pelajar akan menggunakan ilmu yang mereka dapat secara tidak langsung itu untuk memikul tanggungjawab mereka menguruskan alam pada masa akan datang. Dan di situ wujudlah konsep fitrah ataupun tingkah laku yang perlu dalam diri seseorang individu tersebut. Selain itu, wujudnya konsep keharmonian yang disepadukan dengan model interaksi sosial. Menurut Puan Aniza, beliau mewujudkan strategi pengajaran dengan menggunakan model tersebut untuk mewujudkan suasana yang harmoni dan menghibah. Strategi pengajaran seperti pelajar akan melakukan tugasan secara berkumpulan, pembentangan, permainan kuis dan sebagainya. Dengan mewujudkan interaksi sosial antara pelajar yang membolehkan manusia hidup secara harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh itu, dengan adanya konsep keharmonian yang disepadukan dengan model interaksi sosial ini dapat melahirkan insan yang cemerlang kerana wujudnya perkongsian idea antara masyarakat antara satu sama lain. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi antara mereka untuk digunakan pada masa depan, iaitu meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar untuk digunakan pada masa akan datang untuk kerja dan sebagainya. Akhir sekali, dengan adanya konsep ibadah yang disepadukan bersama model penggunaan ilmu. Model tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera kepada pelajar. Demi mengelakkan penyalahgunaan ilmu, ia hendaklah disepadukan dengan konsep ibadah. Sebagai contoh, Puan Aniza menyempurnakan ataupun melakukan tugasan sebagai seorang guru dengan ikhlas, bukan semata-mata kerana upah, pangkat dan pujian. Beliau melakukan tugasan tersebut kerana Allah SWT. Sekiranya seorang guru melakukan tugas secara ikhlas, sanggup berkorban masa, akan memberi impak atau kesan yang positif kepada para pelajarnya, supaya para pelajar akan belajar bersungguh-sungguh dan menggunakan ilmu tersebut untuk tujuan yang betul. Yang mana menurut penjelasan Puan Aniza, apabila seorang guru tu bersungguh-sungguh untuk mengajar pelajar mereka, jadinya pelajar tersebut akan melihat ke usaha guru mereka untuk memberi ilmu kepada mereka. Secara langsung, pelajar akan berasa untuk belajar bersungguh-sungguh dan menggunakan ilmu yang diperolehi daripada guru untuk tujuan yang betul. Sekian, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.